dan salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sebelum kita teruskan isu kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma, tak perlu bayar apa-apa, dan Anda dapat membantu saya untuk mengembangkan lagi channel saya ini. Baik, petang ini ceritanya ialah kita dahulukan dengan cerita yang paling hot di mana-mana. Semalam, Mat Sabu memohon supaya ada siasatan dibuat ke atas Parti Perikatan Nasional, Gabungan Perikatan Nasional, karena menurut Mat Sabu, salah satu perkara yang menghairankan ialah kemampuan luar biasa PAS dan juga bersatu dalam pilihan raya baru-baru ini. Karena kata Mat Sabu, kalau dulu mereka terpaksa tebang bambu sendiri untuk pecah bendera, mereka terpaksa pasang bendera sendiri, panjat pokok kelapa sendiri. Dan ada satu lagi dapatan yang kita memang menarik perhatian kita ialah apabila ada seorang pemimpin daripada Amanah juga mengatakan bahwa Parti Gabungan Perikatan Nasional adalah gabungan yang masih setahun jagung, tapi kenapa mempunyai begitu banyak sekali duit. Berkisar kepada dua perkara tersebut yang hangat di pasaran sekarang ini ialah apabila melibatkan ketirisan uang oleh pimpinan Muhyiddin Yassin semasa dia menjadi Perdana Menteri sebanyak Rm 500 juta billion. Salah seorang pemimpin Parti Amanah, yaitu Muhammad Sani, mengatakan bahwa perlu diadakan siasatan diraja untuk mengkaji, untuk mengetahui kebenaran dakwaan kononnya berlaku ketirisan Rm 500.000 dalam pemerintahan Muhyiddin Yassin. Apabila kita bercerita sekarang, ramai orang yang mahu tahu kemana duit itu pergi dan kemana dibelanjakan. Kita tidak bercerita tentang hilang, bukan hilang, tetapi mahu diaudit. Karena mengikut ingatan saya, uang itu tidak, perbelanjaan waktu itu 500 billion ini tidak melalui parlimen, karena waktu itu adalah waktu darurat. Jadi biasanya dalam darurat tidak perlu kelulusan parlimen, tetapi perlu kelulusan kabinet. Namun demikian ada satu perkara yang harus dibuat, yaitu audit dalaman dan juga audit luar daripada firma-firma yang berkelayakan. Saya harap firma yang akan mengkaji, yang akan menyiasat nanti ini adalah firma yang bebas daripada negara kita, dengan kata lain berkecuali. Jadi kita boleh tahu kemana, di mana duit Rm 500 billion itu dibelanjakan. Kita berharap tiadalah ketirisan yang berlaku, tapi yang menghairankan kata para penganalisis dan pemerhati politik, mereka mengandaikan kenapa begitu cepatnya jadi kaya Perikatan Nasional walaupun baru ditubuhkan. Kelihatan lebih bergaya, lebih kaya, lebih hebat, lebih mantul daripada Barisan Nasional yang 60 tahun memerintah dan juga Pakatan Harapan yang sudah lama terlibat dalam pilihan raya. Kan menghairankan. Jadi Muhammad Sani mengatakan perlu ada siasatan diraja dan perlu ada audit yang menunjukkan kemana uang itu dibelanjakan. Namun demikian, pada petang ini ada satu perkara yang memang menunjukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim memang Perdana Menteri yang kita tunggu-tunggu yang terbaik. Hari ini laporan mengatakan Anwar akan jadi jambatan yang akan menghubungkan Timur dan Barat, kata penganalisis. Wow, tahniah kita ucapkan kepada Anwar Ibrahim. Ini lagi satu kemenangan besar buat Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila dia diiktiraf sebagai jambatan yang akan menghubungkan Timur dan Barat. Bukankah itu yang kita kehendaki? Pemimpin Malaysia yang diiktiraf dunia, pemimpin Malaysia yang boleh bekerja di antara negara-negara yang di dunia. Janganlah kita mengharapkan pemimpin kita yang hanya tinggal di bawah tempurung kelapa, yang tidak boleh buat apa-apa. Kita mahukan negara kita dikenali di serantau dunia sehingga negara kita boleh mencapai negara maju dan kita menikmati kemakmuran. Rakyat juga yang untung sebenarnya kalau negara kita kaya. Walaupun Anwar Ibrahim masih belum menjelaskan hala 7 dasar luar Malaysia, Perdana Menteri yang baru dilantik itu berkemungkinan akan memainkan peranan untuk mengimbangi hubungan diplomatik antara Timur dan Barat, memandangkan hubungan mesranya dengan kedua-dua blok menurut penganalisis perhubungan antara bangsa.
Bagaimanapun mereka berpendapat bahwa ia bukan berkisar mengenai soal pro-China atau pro-Amerika Syarikat, tetapi lebih kepada mengimbangi keperluan negara. Bercakap kepada Malaysia Kini, pensyarah pengajian program pengajian polisi Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial Universiti Malaysia Terengganu, Zaharul Abdullah, beliau berkata, beliau percaya dasar luar di bawah kepimpinan Anwar akan terus bebas, berprinsip dan pragmatik. Walaupun secara umumnya Anwar dianggap memihak kepada Uncle Sam dan diketahui mempunyai hubungan baik dengan ahli politik Amerika Syarikat, Zaharul berpendapat Perdana Menteri itu akan terus mengekalkan hubungan seimbang Malaysia dengan Amerika Syarikat dan China serta meningkatkan kerjasama keselamatan dengan kedua-dua negara. Dalam perang dunia yang muncul antara Amerika Syarikat dan dalam perang dingin yang muncul antara Amerika Syarikat dan China, Anwar akan meneruskan pendirian Malaysia untuk tidak bersekutu dan menegakkan ZOFAN, iaitu zon aman, bebas dan berkecuali, katanya. Dalam sidang akbar sulung pertamanya selepas memegang jawatan itu, Khamis lalu, Anwar yang mengulas secara ringkas mengenai hubungan dengan China berkata, dia melihat hubungan dengan Beijing sebagai penting sambil menegaskan hubungan dengan Amerika Syarikat, Eropah, India dan negara jiran lain adalah sama penting. China berusaha secara aktif untuk meluaskan pengaruh ekonominya melalui perjanjian perdagangan dua hala dan pelbagai hala seperti perjanjian perkongsian ekonomi komprehensif serantau RCEP. Negara itu juga baru-baru ini memohon untuk menyertai perjanjian komprehensif dan progresif bagi pengungsian Trans-Pasifik, kerjasama perdagangan serantau dengan keperluan keahlian yang lebih ketat berbanding RCEP. Bagaimanapun, kuasa besar Asia itu juga mengerahkan kekuatan tenteranya di Laut China Selatan, di mana China, Malaysia dan negara Asia Tenggara lain menuntut hak kedaulatan di kawasan itu. Dalam suasana sebegitu, Zaharul menjangkakan Anwar, seorang ahli politik veteran berusia 75 tahun itu, akan menyuarakan pendirian tegas agar setiap pihak menghentikan ketegangan yang semakin meruncing bagi mengelak sebarang konflik ketenteraan. Pada masa yang sama, beliau akan terus menggunakan 3 strategi, yaitu mempertahankan kedaulatan dan hak kedaulatan, melemahkan ancaman China dan menguatkan kerjasama dan faedah ekonomi dengan China, serta menyokong proses pengurusan konflik ASEAN lebih daripada mekanisme perundangan atau perundingan dua hala. Walaupun kerajaan cenderung untuk tidak menekankan kepada perselisihan, nada kerajaan akan lebih tegas dan kritikal berbanding kerajaan terdahulu, kata penganalisis itu lagi. Beliau juga berkata, kita juga akan melihat hubungan yang lebih mesra dengan negara-negara seperti Singapura, Amerika Syarikat dan dunia lain, dunia Islam, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini saudara-saudara. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Inilah dia keuntungan kita mendapat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri apabila penganalisis sendiri mengatakan Anwar Ibrahim akan jadi jambatan hubungan Timur dan Barat. Kita jumpa lagi, tekan butang subscribe. Bye-bye.